عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذريته وإلى أصحابه وإلى التابعين وإلى التابع التابعين وإلى العلماء والنقباء والنجباء وإلى أولياء الصالحين وإلى آبائنا وأمهاتنا وإلى المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى شيخنا أبي حامد محمد ابن محمد الغزالي رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى شيخنا أبو شيخ أحمد فهمي زمزم رحمه الله تعالى، وعلى نيتنا يا الله وهاجاتنا يا الله، بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمدا المختار وآله الطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. فقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Sahabul fadilah, para alim ulama, para asatizah yang saya muliakan barisan jawatan kuasa, Imam Bilan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus pada bonda saya, semoga Allah beri afiah berpanjangan insya-Allah. Khabar tuan-tuan, sihat? Lama tak ada kuliah Bidayatul Hidayah ni tak tasawuf. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur indah, mudah dipertuturkan dengan kalam, tapi sangat berat untuk diikhlaskan dalam hati kita. Syukur yang sebenar, para ulama menyebut, apabila setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dipandang nikmat itu daripada Allah taala. Itu yang mahal tu. Nak pandang tu. Pandang dengan basirah, mata hati. Maka para ulama menyebut hasil daripada syukur tersebut maka diberikan kekuatan istiqamah. Maka syukur yang paling besar adalah apabila mentaati perintah Allah. Itu adalah syukur yang paling besar. Para ulama menyebut kalau syukur atas nikmat-nikmat, khususnya keduniaan, material dan sebagainya, perkara tersebut kita akan tinggalkan. Maka tidak besar. Maka syukur di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu, syukur itu adalah berkekalan. Berkekalan, dan para ulama menyebut ianya akan menjadi hujah besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hari ini kita berat melakukan amalan? Kerana kita kurang syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pada diri kita kurang amalan, kenapa berat nak istiqamah? Nak diberikan kekuatan istiqamah. Sebab Sayyidina Umar sebut di dalam asarnya,
Al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Keramat jalan atas air, isi air jadi minyak, zikir boleh kenyang, macam-macam jenis karamah yang kita tahu kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semua tidak besar di sisi Allah taala, akan tapi boleh ditandingi dengan istiqamah. Para ulama menyebut istiqamah itu sebenarnya karamah. Maka mereka yang diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam satu-satu amalan, maka dia telah ada karamah dalam diri dia. Kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda ni tak mudah tuan-tuan Di dalam hati kita. Dan setiap kali mereka yang melakukan ibadat dengan istiqamah, bertambah nikmat di dalam ibadat mereka. Mereka melakukan solat, bertambah nikmat di dalam solat mereka. Mereka melakukan zikir, baca Al-Quran dan sebagainya, bertambah nikmat. Nikmat ini para ulama menyebut tidak boleh dituturkan dengan perkataan. Seperti mana kita tidak boleh tuturkan nikmat manis itu. Nikmat manis bila minum air yang manis, tak boleh syarahkan manis tersebut. Maka nikmat istiqamah pun sama. Dia hanya boleh diketahui nikmat tersebut di antara mereka yang mengamalkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan? Maka kita dapat duduk dalam majlis ilmu ini pun nikmat yang besar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mula pengajian, kena nafikan dalam diri kita habis-habis bahawa yang datangkan kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu rasa nikmat tersebut, perlu rasa bahawa nikmat ini besar dan patut kita syukur. Dalam ramai-ramai ni Allah pilih kita. Kena hari-hari sebut. Sebab manusia ni khalaqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia ini dhaif, lemah. Antara kelemahan dia sebab apa? Sebab dia mudah lupa. Dia berikan nikmat tu dia lupa. Bahkan tak ramai yang faham nikmat ibadat tu nikmat. Sehingga dia dapat korbankan. Bukan dapat, dia sanggup korbankan nikmat ibadat kerana perkara yang dia akan tinggalkan. Banyak macam tu. Dan kita tak boleh tunjuk pada orang lain, kita perlu lihat pada diri kita. Banyak nikmat agama yang kita korbankan kerana nikmat yang kita tinggalkan. Kita akan tinggalkan. Nikmat keduniaan dan sebagainya. Kita perjudikan ibadat kerana perkara tersebut. Habis mukadimah. Cukuplah. Boleh kita sambung pengajian kitab ni? Boleh insya-Allah Kita berhenti kat mana Allahu Akbar. Ada catatan tak bang? Yang kalau dalam catatan saya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sebab banyak surau juga bagi kitab ni. Banyak tulis sambung-sambung ni kat situ. Allahu Akbar. Kita dah habis membahaskan adab-adab berkaitan dengan wuduk, betul? Wuduk dan tayamum, kan? Sebelum ni, betul bang? Detail kita bahas bab itu. Kalau mereka yang mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dan mereka meneliti kitab ini, kalau dalam peringkat nafsu, mereka telah berubah daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Satu peringkat maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia pula ustaz ni amarah? Dulu kita dah bahas. Ada 7 peringkat nafsu. Nafsu tak semuanya jahat, tak. Ada yang baik. Daripada amarah naik lawamah, daripada lawamah naik mulhimmah, daripada mulhimmah naik mutmainnah, daripada mutmainnah naik radiyah, daripada radiyah naik mardiyah, pemardiyah naik kamilah. Kamilah bukan milik kita, itu milik para nabi-nabi dan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Peringkat manusia biasa macam kita mampu sampai kepada mardiyah sahaja. Itu pun kalau kita bahaskan lebih mendalam, ini adalah peringkatnya kutubul awliya, wali-wali kutubnya Allah Subhanahu wa taala pada peringkat mardiyah. Lawamah pun dah penat kita naik dah sebenarnya.
Itu kalau nak bahas panjang lah bab itu. Dan mereka yang dah cuba mengamalkan ilmu ataupun cuba mengamalkan apa yang ada isi kandungannya di dalam kitab Bidayatul Hidayah, telah berubah nafsunya daripada amarah. Amarah apa dia? Nafsu yang bercampur baur dengan nafsu-nafsu yang jahat. Yakni sifat-sifat mazmumah. Adanya serakah di dalam itu. Ada haiwanah di situ. Macam-macam nafsu di situ. Maka manusia akan bergelumang di dalam kehidupan dia. Termasuklah mereka yang melakukan ibadat. Mereka akan bergelumang dan nafsu ini. Kalau dia tidak melakukan maksiat, maka dia melakukan maksiat dalam ketaatan. Di dalam amarah. Masih lagi ketika dia mendirikan sembahyang, kalau tidak berubah daripada amarah kepada lawamah, masih ada kedengkian dalam diri dia. Masih ada hasad dalam diri dia. Masih ada takabur, riak dan sebagainya dalam diri mereka. Yang dalam nafsu amarah. Bila berhijrah kepada lawamah, dia sudah berada pada peringkat mujahadatun nafs. Yang mana ibadat yang dilakukan oleh mereka bukan sahaja sekadar melepaskan batuk di tangga. Faham? Yakni melakukan sekadar saya sebagai orang Islam, saya solat 5 waktu. Tidak. Itu masih di peringkat amarah. Lawamah, dia sudah meneliti setiap amal ibadat yang dilakukan oleh dia. Apakah hasil daripada ibadat yang dia lakukan? Betapa dekat ataupun tidak dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang dalam hati dia ni. Macam mana dia nak memahami setiap kalam bila menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia nak tingkatkan setiap ibadat dia supaya manis berbanding ibadat yang sebelumnya. Dan dia sudah bermula di peringkat lawamah ini meneliti hati dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dengan bahasa yang mudah, sudah bermula jalan ma'rifatullah, yakni mengenalnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dah mula. Maka mereka yang bermula dengan panutan daripada para ulama, yakni kitab Bidayatul Hidayah. Bermula dia dengan mengenal setiap ibadatnya perlu tata tertib. Bukan sahaja sembrono dalam melakukan ibadat, tidak. Orang lain buat ibadat, saya pun buat ibadat sekadarnya, tidak. Berbeza. Mereka yang melakukan ibadat sekadarnya beza. Kebanyakan mereka yang melakukan ibadat sekadarnya, Allah akan meletakkan di akhir daripada melakukan ibadat tersebut, apa yang berlaku pada diri dia, dia akan jemu dengan ibadat tersebut. Dia akan jemu. Dan di dalam kejemuan dia, bila melakukan ibadat tersebut, dia akan mula memandang orang lain ketika melakukan ibadat. Allahu Akbar. Ini yang disebut maksiat dalam ibadat. Mendeliti orang lain pula, menjadi hakim bagi orang lain. Ni yang berat ni. Fitnah itu datang dalam hati dia. Jangan ingat orang buat taat ni tak ada ujian. Jangan ingat orang buat taat ni tidak ada syaitan yang datang pada dia. Bahkan lebih besar daripada syaitan yang datang ketika dia melakukan maksiat. Jelas? Maka kebanyakan daripada mereka yang berjalan pada jalan-jalan salik ini, berjalan dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala dalam mengenal diri mereka, mereka selalunya tersingkir, tersungkur, tergelincir pada jalan ini. Bila melakukan ibadat, dibisikkan dengan bisikan-bisikan supaya terhentinya amalan mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam lawamah pula ada ujian. Sama ada dia melakukan ibadat itu, sama ada melakukan semata-mata kerana fadail, kelebihan, ataupun semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah peringkat demi peringkat. Jelas? Itu kita dah bahas panjang dah tu tentang nafsu-nafsu itu. Jelas? Habis. Kita boleh mula dengan muka surat 32. Boleh? InsyaAllah. 32. Adab-adab pergi ke masjid. Adab-adab pergi ke masjid. Betul? Semula kat sini kot. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Amin ila anqal. Adab-adab pergi ke masjid. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, maka sembahyanglah di rumahmu,
2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit, seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat sunat fajar adalah solat sunat yang paling afdal di antara solat-solat sunat yang lain. Kita dah bahagikan benda ni betul. Di antara solat-solat sunat, solat sunat yang paling afdal di sisi Allah adalah solat sunat rawatib, yakni qalbiyah dan ba'diyah. Sehingga di dalam riwayat Nabi pernah mengqadakkan solat sunat qabliyah zuhur. Dan mereka yang menjaga solat sunat ini, mereka akan dapat rahsia di sebalik pengamalan mereka. Selalunya mereka yang mengabaikan solat sunat ini, mereka tidak akan dapat khusyuk di dalam solat fardu mereka. Ini mahal tuan-tuan. Jadi antara solat sunat rawatib yang paling afdal adalah solat sunat fajar, yakni solat sunat subuh. Yang mana dalam hadis Nabi sebut solat sunat fajar ini apa? Khairun minan dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa makna dunia dan seisinya? Bukan material dunia, bukan harta, kita dah bahaskan. Akan tetapi amalan-amalan orang yang ada di dalam dunia ini. Sebab apa begitu ulama syarah? Sebab dunia dan seisinya kalau dibahaskan secara material, benda itu tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Maka adakah Nabi menjadikan timbangan itu kepada amalan agama? Tidak. Maka yang dimaksudkan oleh baginda Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya adalah amalan-amalan orang saleh. Maka amalan orang soleh pada hari itu, kalau kita dapat nak tanding amalan soleh di kalangan orang-orang soleh di dalam dunia, maka bermula dengan solat sunat fajar. Dapat? Maka mereka yang melakukan solat sunat fajar, kebanyakan daripada mereka ini dipermudahkan urusan dunia. Dapat? Maka rahsia di antara amalan-amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, antara rahsia yang diselitkan oleh Allah Ta'ala adalah berada pada solat-solat sunat rawatib. Ini saya tak boleh bahas secara pembahasan syarah, tak boleh. Mereka yang amalkan dia tahu. Dia tahu. Dan mereka yang jaga solat sunat rawatib, insya-Allah dia akan jaga waktu solat dia. Insya-Allah solat dia juga fi waqtiha, pada waktunya. Kalau tidak menjaga solat sunat rawatib, insya-Allah solat dia 5 minit, 10 minit sebelum masuk waktu, solat selepasnya tu. Tu para ulama sebut, tu antara rahsia dia. Jangan ambil enteng benda ni. Solat sunat rawatib ni masya-Allah. Dan para ulama membahaskan solat sunat rawatib, pertama para ulama menyebut Nabi menjaga solat sunat qalbiyah ataupun rawatib sebelum subuh. Itu pertama, 2 rakaat. Kemudian dalam riwayat Nabi juga menjaga 4 rakaat solat sunat zuhur sebelum zuhur. Sebelum melakukan fardu zuhur, Nabi melakukan 4 rakaat dengan 2 salam. Kenapa? Kata tunggu saya, tunggu Haji Idris, di antara waktu zuhur ini, saya pernah bahaskan, waktu zuhur, waktu qailullah itu 12 sehingga waktu zuhur, setengah jam itu dibukakan 300 pintu langit. Maka kebanyakan mereka yang menjaga solat sunat qabliyah zuhur ini, doa mereka dipanjatkan direct kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat kenapa doa kita ni payah nak makbul, sebab banyak hijab. Maka kita kena tahu rahsia-rahsia di mana waktu makbuliat. Antara waktu makbuliat selain pada solat sunat subuh, itu memang direct. Antara dia juga adalah sebelum solat fardu zuhur. Sebab tu sehingga dalam riwayat, kalau kita baca dalam Sabilal Mubtadi dan sebagainya, boleh ditakhirkan solat fardu zuhur ini. Maksud dia diakhirkan waktunya. Bahkan diajarkan, kalau di pondok saya, diajarkan dilewatkan semayang fardu zuhur. Dia panggil sunat muakkad ketika itu. Kalau kat pondok masuk waktu 1.10 katakan,
sejam untuk guru ambil. Pukul 2.10 baru semain zuhur. Mengambil waktu itu supaya anak-anak murid ni ambil waktu makbuliyat tu. Tapi tak semua dipilih untuk doa waktu tu. Walaupun dia beritahu. Tak percaya buatlah, tengok. Dipilih saja. Sebab nama yang mereka memanjatkan doa itu, para ulama sebut telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kena mohon sungguh-sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk saya, supaya diberikan peluang untuk kita ini diberikan waktu itu dan dipilih kita berada pada waktu itu. Jelas? Kalau dalam riwayat hadis, sehingga Nabi menyebutkan waktu ini syaitan menunjukkan tanduknya. Syaitan menunjukkan tanduknya, iblis. Sebab apa? Sebab tanah doa-doa umat Muhammad ini diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Dapat 4 rakaat. Kemudian Nabi juga ada riwayat Nabi melakukan 4 rakaat selepas fardu zuhur. Ada riwayat Nabi tak melakukan 4 rakaat, tapi Nabi melakukan 2 rakaat selepas waktu zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum waktu asar. Ini sebelum fardu asar. Dan ada riwayat juga Nabi tidak melakukan solat sunat asar ini, terus melakukan fardu asar. Dan dalam riwayat juga Nabi melakukan, dalam riwayat yang kuat, saya pernah rujuk Syekhul Hadis Syekh Abdul Hamid Fidhahullahu Ta'ala, Maulana Abdul Hamid. Di dalam riwayat Nabi tidak melakukan solat sunat qabliyah maghrib. Dalam riwayat. Akan tetapi kebanyakan daripada para sahabat melakukan solat sunat qabliyah maghrib. Dapat? Nak ikut mana ni ustaz? Itu Nabi. Kita ni bahajat. Nabi ni solat dia tak ingat apa dah. Kita ni takbir dah ingat macam-macam dah. Maka tak sama kita dengan level Nabi SAW. Maka ikutlah sunnah para sahabat. Tinggalkan perkataan mereka yang tidak faham hadis Nabi. Oh, Nabi tak buat. Saya tak payah buat lah. Tinggalkan perkataan tu. Anggap sahaja mereka ini sebagai halwa telinga kita sahaja. Cukuplah. Sama ada kita ni tergolong dalam mereka yang beramal ataupun tidak. Maka dalam riwayat, saya bertanya pada Syekhul Hadis, dan saya melihat dalam amalan dia melakukan solat sunat qabliyah maghrib. Jelas? Dan sangat dituntut juga kita melakukan solat sunat ba'diyah maghrib. Dan dalam riwayat, Nabi mengajarkan kepada kita selepas solat sunat ba'diyah maghrib, dilakukan 4 rakaat solat sunat awwabin. Yakni solat sunat menjaga iman. Ada. Solat sunat awwabin. Dan dalam riwayat hadis Nabi, barang siapa yang melakukan selepas solat sunat ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian melakukan 4 rakaat yang diistilahkan oleh para ulama sebagai solat sunat awwabin, 4 rakaat dengan 2 salam lah. 2 rakaat bagi salam, kemudian 2 rakaat lagi. Jumlah dia 6 rakaat termasuk ba'diyah maghrib. Maka dihapuskan dosanya selama 12 tahun. Itu dalam riwayat. Maka dijaga, dipelihara iman mereka. Usalli sunatan awwabin rak'ataini ada alillahi ta'ala. Terima kasih bang. Awwabin. Awwabin. Ini juga dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang cakap ni pun tak istiqamah lagi amalan tu. Awwabin. Awwabin. Awwabin, para ulama menyebut dia istilah nama, tapi disebutkan sebagai penjagaan. Awwabin. Awwabin. Secara istilah bin, n, n, bukan awwabil, awwabin, bin, bin tanpa tutup mulut. Cuba awwabin dengan tutup mulut, jadi awwabim. Jadi mim. Awwabin, yakni menjaga keimanan. Secara lughah wallahu a'lam. Istilah yang para ulama syarahkan awwabin ini adalah untuk menjaga iman. Saya tak berani bahas lebih daripada tu. Minta maaf bang. Kalau secara istilah, secara lughah memang jauh maknanya. Awwabin ini banyak istilah. Ada yang mengatakan awwabin ini solat kerehatan. Awwabin juga. Banyaklah nama.
Tapi diistilahkan oleh para ulama, solat sunat menjaga keimanan. Jelas? Dan selepas itu Nabi juga menjaga solat sunat qalbiyah isya dan juga solat sunat ba'dah isya. Ni dalam riwayat. Kalau mudah bagi kita, jagalah semua solat sunat rawatib. Jelas? Sebelum dan selepas jaga je semua. Dan rahsia ini para ulama menyebut kebanyakan daripada mereka yang menjagakan rawatib, mereka dipilih untuk bangun solat sunat tahajud. Dapat? Dia tak tiba-tiba bangun, tak. Kenapa tak boleh bangun tahajud? Kata guru saya, tak jaga rawatib. Itu kata guru saya lah. Sebab kamu tak jaga amalan afdal. Bagaimana anak-anak yang afdal ni nak datang? Kan? Macam mana nak dapat, nak tangkap ibu ayam? Tangkap anak dia. Masya Allah. Maka para ulama menyebut, istilah ini digunakan oleh para ulama. Bila kita menjaga perkara yang besar-besar ini, diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk diberikan amalan yang special. Ini amalan tahajud. Tahajud pun ada aulawiyatnya. Dan para ulama menyebut afdal bagi tahajud ini bila kita menjaga amalan seharian pada siang hari. Sebab tu tahajud, Nabi sebut, kalau tidak menjadi keberatan bagiku, nescaya aku wajibkan bagi umatku ini untuk bertahajud. Dan para ulama menyebut tahajud ini adalah amalan para nabi. Bukan sahaja Rasulullah, para anbiya juga bertahajud. Menjaga solat malam mereka. Jelas? Nanti dia ada bab dia. Nanti kita akan bahas bab dia. Boleh? InsyaAllah. Maka di dalam riwayat, Nabi lazimnya melakukan solat sunat subuh di rumah beliau. Di rumah baginda Nabi SAW. Para ulama membahaskan di sini kerana keadaan Nabi sendiri. Sebab Nabi ini rumahnya bercantum dengan Masjid Nabawi. Maka aulawiyat bagi Nabi adalah melakukan solat sunat di rumah. Kalau kita rumah jauh dengan masjid, maka aulawiyatnya kita melakukan di masjid. Jelas? Kalau mampu dilakukan, afdal dilakukan di rumah. Jelas? Allahu Akbar. Dan juga selepas daripada solat sunat, ni tak disebut dalam kitab. Selepas daripada solat sunat fajar ini, ada satu sunnah yang jarang kita buat. Apa dia? Nabi akan baring seketika. Nabi akan baring seketika. Ini Nabi merehatkan tubuh badan Nabi dengan labung kanan. Ini kalau amal kat tempat kita ni berat sikit lah. Sebab dia tak jadi adat lagi. Dia tak jadi kelaziman di tempat kita. Saya pernah buat di surau rumah saya. Orang tegur, dia ingat saya tidur. Bangun, nak qomat dia cakap. Afdal para ulama menyebut, kalau mampu melakukan amalan ini, lakukan. Kalau orang muda kata gentle buat lebih baik. Maka afdal kita lakukan. Para ulama menyebut Nabi selepas daripada melakukan salat sunat fajar, ada riwayat Nabi memang baring seketika. Seketika. Apa rahsianya Ustaz? Baring sebelum daripada melakukan fardu subuh. Apa rahsia di situ? Kalau dalam Tibbun Nabawi, dalam perubatan, kaedah perubatan Islam, ketika itulah darah mengalir dengan baik. Maka posisi yang baik adalah kita baring dalam keadaan lambung kanan. Yakni jantung kita berada di bahagian atas. Sebab tu kalau dalam riwayat, lambung yang sebenar bukan tangan. Lambung ini. Ini lambung. Nabi akan tidur begini. Jelas? Begini. Maka para ulama menyebut, dengan meratakan bahagian rusuk kanan kita di bahagian bumi, maka ketika itu darah akan mengalir dengan baik. Maka mereka yang istiqamah dengan amalan ini jarang kena darah tinggi. Dapat? Ya ke Ustaz? Ada kajian saintifik ke? Lemah iman kita Perlu kajian saintifik dulu baru yakin sunnah Nabi kan? Yakin habatus sauda tu
Perlu kajian daripada saintifik dulu baru kita yakin. La haula wala quwwata illa billah. Lemah ini. Sedangkan Nabi adalah pemegang bagi akal. Nabi pemegang bagi akal. Saya pernah cerita dulu kan. Allah ni menurunkan satu riwayat 100 bahagian akal. Satu riwayat lain 1000 bahagian akal. 1/100. 1/100. Dalam riwayat 1/1000. Dikongsi oleh seluruh manusia. Kita semua kongsi satu akal tu. Satu bahagian akal. 999 lagi ataupun dari riwayat 99 bahagian akal milik baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allahu akbar. Jelas ke tuan-tuan? Maka mereka yang mengamalkan perkara tersebut dia ada beza. Kalau mereka yang mengamalkan atas hajat dengan mereka yang mengamalkan kerana Nabi buat lain. Beza dia. Maka mana yang lebih tinggi ustaz? Biarlah kita melakukan kerana Nabi buat. Itu lebih besar. Sebab dalam melakukan sunnah itu ada kejayaan. Nas, wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Kejayaan dalam mengamalkan sunnah tersebut barulah datang kesihatan. Apa? Jelas? Kalau mampu buat Kalau tak mampu buat dibenarkan. Ada satu waktu lagi untuk meredakan darah tinggi, ada waktu dia. Baring juga yang sama, yakni pada waktu tengah hari. Qailulah. Qailulah, kalau kita jaga waktu itu, para ulama menyebut dua keadaan kita akan dapat. Pertama, kerehatan minda kita. Dan mereka yang rehat pada pukul 12, bukan 12, sejam sebelum zuhur, kebanyakan daripada mereka tidak ditimpa penyakit gila. Kalau jaga waktu ini. Yang kedua, menjaga selepas waktu asar. Asar jangan tidurlah. Tidur adalah sebelum waktu zuhur. Afdalnya. Kalau tak mampu, ada qaul juga para ulama menyebut boleh juga tidur selepas waktu zuhur. Dalam istilah hadis tersebut tidak disebut dengan tidur, tapi disebut dengan istirahah, yakni merehatkan tubuh dan juga minda gitu. Jelas? Tapi lainlah orang yang amal sebelum subuh ni lain. Lain keadaannya. Lain Allahu akbar. Banyak lagi sebenarnya kajian. Banyak lagi, tak apa. Kita bahas sekadarnya dulu. Maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh jikalau fajar telah terbit. Fajar telah terbit di sini dengan fajar apa? Fajar sadiq. Fajar sadiq. Fajar ada dua. Satu fajar sadiq, satu fajar kazib. Fajar yang benar dengan fajar yang bohong. Bila fajar bohong ustaz? Sebagian para ulama menyebut ketika waktu imsak ataupun setengah jam sebelum daripada itu. Itu adalah fajar kazib. Apa kaitannya ustaz? Dia ada kaitan dua alam di situ. Sebagian para ulama menyebut pada fajar kazib inilah pemisah di antara alam jin dan alam manusia. Para ulama menyebut kalau jin yang besar-besar ini yang berumur 3000 tahun ke atas. Ni ada pandangan ulama Saya nakalkan kebenaran mereka untuk duduk di alam dunia ataupun alam nas, alam manusia ini adalah kadarnya sewaktu fajar kazib ataupun disebut dengan benang putih. Ini bahas panjanglah bab ni tapi dia ada perbezaan itu. Bukan Allah jadikan sesuatu itu tidak ada sebab, ada sebab tertentu. Dan ini kena rujuk pakar ilmu falak, ilmu astronomi. Dan para ulama menyebut pada fajar sadiq untuk memudahkan manusia melakukan amal ibadat. Kalau tidak dihadkan para jin ini ataupun para iblis ini pada fajar kazib, berkemungkinan besar mereka yang keluar untuk melakukan solat fardu subuh akan menghadap para jin-jin yang besar ni. Maka ada limit waktunya. Jelas? Kalau tidak habis kita tak pergi masjid lah.
maka dihadkan pada waktu itu. Ini sebahagian pandangan para ulama. Jelas? Senyap. Haywa. Itu kena masuk kelas rawatan lah. Kita bahas panjang lagi bab tu, insya-Allah. Maka bila terbit fajar di sini dengan fajar apa? Fajar sadiqah, yakni waktu subuh. Diazankan waktu subuh itu, barulah boleh solat sunat fajar. Seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rasi ini juga para ulama menyebut, kenapa Nabi melakukan solat sunat yang paling afdal ini di rumah? Kenapa tidak dilakukan di masjid sedangkan bersebelahan? Para ulama menyebut, kerana Nabi nak mengajarkan kepada kita bahawa rumah kita ini tidak boleh dijadikan seperti kuburan ataupun kubur-kubur, tempat mereka yang mati. Mati di sini yang maksud apa? Tidak melakukan amalan di dalam rumah. Maka para ulama menyebut Nabi yang memang melakukan amalan di rumahnya. Maka kita juga dituntut untuk melakukan amalan di rumah kita. Kalau tak mampu solat sunat fajar, maka lazim kita kena melakukan solat sunat lain di dalam rumah kita. Supaya rumah kita ini tidak seperti kuburan. Tu ada hadis Nabi. Nabi sebut, jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Maksud kubur di sini, mati dengan amalan. Kemudian pergilah ke masjid. Dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Allahu Akbar. Apakah lagi sembahyang subuh? Kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Okey. Kenapa di sini Imam Ghazali menekankan solat fardu subuh secara berjemaah? Dia khususkan dalam bab adab-adab pergi ke masjid. Sebab mereka yang melakukan solat fardu subuh secara berjemaah lebih afdal daripada mereka yang menghidupkan malam mereka. Jelas? Sebab ada fadilat Nabi sebut dalam hadis, mereka yang melakukan solat fardu subuh secara berjemaah, maka pahalanya dikira oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama menghidupkan sepanjang-panjang malam. Dan ada riwayat juga para ulama menyebut, kalau kamu tahu amalan solat fardu subuh ini secara berjemaah, maka kamu akan datang dalam keadaan merangkak. Dan kalau perlu kamu mencabut undi. Dah berlaku belum zaman ni? Dah berlaku. Cabut undi maksud dia, kena isi nama dulu, baru boleh datang semayang. Dah berlaku belum zaman ni? Dah berlaku. Allahu Akbar. Kena sedia tuan-tuan. Ni dah akhir ni. Maka kalau perlu mencabut undi, cabut undi tadi apa? Perlu berebut dengan orang lain, maka kena rebut. Nabi sebut, kena rebut perkara tadi. Tapi sayangnya kita akhir zaman ni dihijab kelebihan-kelebihan ini. Allahu Akbar. Dihijab kelebihan-kelebihan ini. Sehingga kita ambil leka, saya lah, ambil lewa tentang perkara amalan ini. Dan rahsia di antara para ulama menyebut solat fardu dengan berjemaah ini, mereka yang jaga solat fardu subuh berjemaah, Allah akan berikan kekuatan pada dia untuk menjaga solat fardu lain secara berjemaah. Percaya buat dulu. Kebanyakan kalau tak jaga fardu subuh ataupun tak jaga fardu subuh berjemaah, kekuatan nak melakukan amalan lain kurang. Ini bagi mereka yang istiqamah. Ustaz, saya tak rasa pun. Itu beratlah. Mungkin solat kita ni sekadar kita melakukan sahaja. Kita tak cari kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka kata Imam Ghazali, jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjemaah. Jangan sekali-kali. Melebihi daripada, kerana sembahyang berjemaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 darjat. Saya dah bahaskan juga perkara ini. Bukan 27 pahala. Para ulama menyebut solat fardu subuh dilakukan sendirian perlu diulangi 27 kali. Barulah sama dengan solat sekali secara berjemaah.
Itu yang paling kurang. Bukan pahala, darjat. Dan mereka yang melakukan istiqamah dengan berjemaah ini, sehingga Nabi sebut dalam hadis, kalau dia jaga solat fardu secara berjemaah dengan takbiratul awla ataupun takbiratul ula, takbir yang pertama, akan diberikan 2 kelepasan, betul? Pertama, kelepasan apa? Daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada sifat nifaq, yakni sifat munafik. Macam mana solat fardu boleh keluarkan kita daripada sifat munafik? Jauh tu kalau nak bahas secara saintifik. Tapi para ulama menyebut inilah kekuatan solat. Inilah kekuatan solat yang kita tidak berjaya faham. Kalau dibukakan mata hati kita untuk faham apa yang diberikan nikmat ini, apa yang diberikan rahsia di sebalik solat-solat fardu ini, maka para ulama menyebut kita akan tinggalkan kerja buat yang lain. Kita akan fokus keseluruhan daripada amalan kita untuk menjaga solat-solat fardu kita. Jelas? Allahu Akbar. Jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, Imam disebut, dan tidak mahu merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu, kerana tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan. Apa kata Imam Ghazali? Kalau kamu tak amalkan, ingat, diberikan ancaman ini bagi solat fardu subuh secara berjemaah. Kalau kamu tidak mengamalkan ilmu ini, tidak merasakan, mempermudahkan, rasa mudah-mudah saja, ambil enteng dengan apa yang diberikan oleh baginda Nabi ini ataupun diberatkan oleh para ulama ini, maka kata Imam Ghazali, tidak ada makna bagi kamu menuntut ilmu. Jelas? Wallahu ta'ala a'lam. Jelas? Cukuplah tu. Dapat? Amal yang ini dulu. Semoga Allah berikan rahsianya di dalam diri kita. Kenapa kita berat nak amalkan? Sebab kita tak rasa nikmat ini. Kenapa kita mudah nak pegang phone sebelum daripada tidur? Bangun daripada tidur sebab kita rasa nikmat tersebut. Betul? Kenapa kita mudah untuk berdiri ataupun duduk di hadapan handphone, di hadapan laptop, di hadapan televisyen kita? Kerana kita tahu nikmat tersebut. Tanpa kita sedar, dah 2 jam kita duduk depan tu. Kerana kita tahu nikmat tersebut. Para ulama menyebut, hari ini kita lemah untuk merasai nikmat dalam beragama. Maka nikmat ini tidak lain tidak bukan kena mohon dengan Allah Ta'ala dulu. Sebab tu Nabi ajar, Allahumma a'inna ala zikrika. Menandakan lemahnya kita ini. Ya Allah, bantulah aku ini dalam mengatimu, ya Allah. Ala zikrika bukan kecil. Bukan hanya dengan membilang tasbih saja, tidak. Mengingati dalam setiap amalan kita. Bila takbir, ingat Allah. Bila rukuk, ingat Allah. Bila sujud, ingat Allah. Bila duduk di antara sujud, ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah a'inna ala zikrika. Mengingati engkau ini setiap masa dan keadaanku. Ala zikrika wa syukrika. Kalau dah mampu ingat, barulah nampak syukur tersebut. Kalau tak mampu ingat, tak dapat syukur. Sebab itulah setiap amalan ketaatan itu perlu disyukuri. Sebab di dalam ketaatan, dalam mengingati Allah, itulah nikmat besar. Jelas? Ala zikrika wa syukrika wa husnal ibadatik. Bila mampu mengingati Allah, mampu bersyukur kepada Allah, barulah Allah boleh memperbaiki amalan kita. Wa husnil ibadatik, atau wa husnal dengan jamak ibadatik, yakni dalam memperbaikkan amalan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. InsyaAllah. Banyak juga kita baca ni. Selalu 2 baris, 3 baris baru bergerak. Wah. Ada soalan? Tak ada Allah. Hai, wah.
Ada hadis Nabi berkaitan dengan solat sunat duha. Saudara kita tanya berkaitan dengan fadilat-fadilat. Ada dalam muntaka hadis. Saya tak hafal fadilat tersebut. Akan tapi Nabi, kalau kita lihat di dalam beberapa riwayat, Nabi melakukan solat sunat duha ini paling kurang 4 rakaat. Kalau di dalam mazhab Hanafi tidak ada solat sunat, Allahumma salli ala Muhammad, solat sunat selepas Isra. Tidak ada solat sunat Isra, tidak ada. Nanti kita akan bahas pada tempatnya. Maaf, di dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Itu ada dalam mazhab Hanafi. Para ulama menyebut adakah salah melakukan solat sunat Isra? Tidak salah. Sebab dikira di dalam mazhab Syafi'i Isra itu adalah duha. Jelas? Antara fadilat para ulama menyebut mereka yang bangun duduk selepas fardu subuh, tidak bangun, duduk sehinggalah terbit matahari. Ini dipancarkan matahari, sebagainya menunggu waktu Isra 10 minit, 15 minit selepas Isra itu barulah dilakukan solat sunat duha. Dan 4 rakaat ini Nabi sebut lebih baik, bukan lebih baik, seumpama kamu mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan 4 rakaat yang dilakukan di dalam duha ini akan diberikan bagi mereka yang melakukan, kata sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih kurang mafhumnya, akan diberikan rezeki daripada Allah dari tempat yang tidak disangka-sangka. Banyak riwayat 6 rakaat ada sekian-sekian fadilatnya. Yang saya tahu sehingga 12 rakaat riwayat yang sama diberikan rezeki tidak disangka-sangka, dan dalam riwayat lain dibinakan mahligai di dalam syurga Allah daripada emas. Kalau mereka yang melakukan 12 rakaat solat sunat duha. Boleh rujuk dalam bab solat nafil. Kalau dalam muntaka hadis ada bab itu. Solat sunat wafil dalam fadailus salah. Ada bab khusus dalam itu. Syekh Yusuf Al-Kandalawi menyusun, dan Syekh Sa'ad Al-Kandalawi hafizahullah ta'ala ada bab-bab khususiyah. Maaf saya tak boleh sajikan fadilat itu secara detail. Akan tapi Nabi tidak meninggalkan 4 rakaat. Maka aib bagi umat Nabi ini melakukan duha 2 rakaat saja. Maka lakukan 4 ataupun lebih daripada itu. Ustaz, kalau saya nak buat 14 rakaat boleh? Boleh. Tak masalah. 22 rakaat pun boleh. Maka dia dikira sebagai solat sunat nafil. Maka kalau dikira bagi Nabi hanya 12 rakaat. Jelas? Hadis Nabi sampai kepada 12 rakaat sahaja. Jelas? Dan setiap daripada 2 rakaat yang dibuat oleh kita ni ada fadilat tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harap terjawab bang insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan lain? Tak ada insya-Allah Oh dah 9 lebih ustaz. Nak soalan apa dalam pukul 10 pula. Wallahu taala alam. Jadi apa yang kita dengar pada hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada saya yang bercakap ni, saya yang dapat amalkan. Tuan-tuan yang dengar, perempuan yang dengar juga dapat amalkan perkara yang sama, dan kita dapat ambil iktibar dan sampaikan pada orang lain insya-Allah. Tak apa berdikit-dikit pada amalan, tak apa. Yang penting ia istiqamah. Allah tidak melihat pada kuantiti amalan kita, tapi Allah melihat pada kualiti amalan kita. Maka kita belajar di dalam bidayatul hidayah ini adalah kualiti amalan. Bahawa kita tidak meninggalkan walaupun sedikit daripada amalan, walaupun ia kecil. Jelas? Ustaz, saya nak buat 2 rakaat duha, itu je mampu waktu saya ustaz. Buatlah. Asalkan kita melakukan perkara tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana ma qadamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna. Anta muqaddimu wa anta muakhiru, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub. Thabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah min dhurriyyatina. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak sebut di sini iklan. Setiap minggu kita ada pengajian. Kalau dalam live ni, setiap hari Rabu, hari Khamis, Selasa ada kan? Selasa Quran. Oh, Selasa tak ada. Hari Isnin. Oh, tukar dah. Isnin, Rabu kita tasawuf, Khamis kitabus solat, rahsia solat. Kemudian Jumaat kitab akidah. Lengkap. Maka kalau kita tak turun di tempat kita ni berat, insya-Allah. Berat, insya-Allah. Jangan kata yang jauh kita nak datang, yang dekat tak datang. Berat kita ni, insya-Allah. Wallahu taala a'lam.